Rakan-rakan keluarga sudah saya asin, Rahman Embung, Timbalan Chancellor, rakan-rakan yang saya muliakan. Saya selalu menukil pandangan Roger Garaudi, pemikir Perancis, bila mengenangkan pejuang sahabat yang lalu yang meninggalkan kita. Kata beliau, tidak bermaksud untuk sekadar menanam debu-debu dari, tidak sekadar menanam debu dari luputnya jasad mereka, tetapi untuk menyamarakkan api agar terus menyala. Not to bury the ashes of the dead, but to rekindle its flame. Saya percaya keluarga Syed Hussein, Rahman dan rakan-rakan tidak bermaksud sekadar mengimbau jasa seorang pemikir awam, public intellectual, penyumbang kepada kesedaran rakyat dalam bidang bahasa, sastra, masyarakat, kemiskinan, keadilan, anti rasuah, tetapi untuk menyemarakkan semangat itu agar berbekas kepada generasi kini. Saya juga mengenali beliau sebagai seorang guru sosiologi di Universiti Malaya. Kemudian dekat kerana Syed Hussein itu terlibat dalam banyak kegiatan penulisan, pena, sastra dan pejuang bahasa yang kental. Sikap dia tentang kepelbagaian masyarakat majmuk di Malaysia itu tidak boleh dipertikai, tapi komitmen beliau untuk mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan juga sangat kental. Tentunya kita berdamping kerana juga dalam beberapa perbincangan saya telah lebih kuat dalam jurus perjuangan kebangsaan dan pengaruh Islam, dan beliau masih jalur yang kita anggap sedikit kiri kalau pun tak banyak. Dan tetapi persahabatan kita rapat. Sebab itu saya satu-satunya seorang saja yang bukan daripada kelab sosialis, tapi mengikuti kuliah-kuliah dan diskusi tertutup soal perjuangan kiri dengan teks Political Economy of Growth, Paul Baran, Jomo ingat tu. Ya. Dan oleh demikian, sementara saya ikut jalur kebangsaan Islam, saya tidak melihat satu pertembungan yang dahsyat dan sengit dengan fahaman beliau, terutama keprihatinan tentang masyarakat miskin. Tahun-tahun berlalu, kemudian berlaku peristiwa Baling 1973, 94, dan kami kedua bersama Gurdial bersebelahan lokap High Street, Kuala Lumpur. Kemudian sudah Gurdial kerana dia pakai jampi serapah dia terlepas, kami dikirim ke Kemunting. Dan di situ kerana bersama dengan beberapa pemimpin Persatuan Bahasa Cina, kerana beliau dekat, maka kami tentunya berdamping sangat akrab, ya, dari pagi solat subuh sampai malam. Sebab itu bila rakan-rakan banyak mencemuh beliau dari segi sudut kefahaman agama beliau, saya tekankan berbeza daripada persepsi awam. Beliau itu sangat tekun dalam menyempurnakan solat 5 waktu, saban hari membaca Al-Quran, dan tulisan Jawi itu mengalahkan banyak ustaz termasuk saya.
Tulisan Jawi, nota-nota beliau sampai di mesyuarat-mesyuarat keadilan, nota beliau masih dalam tulisan Jawi yang sangat cantik. Itu kerana mungkin pendidikan bangsa Johor. Saya kena sebut tepat kerana agung dari Johor sekarang. Dan di situ tentu kita berkongsi pengalaman, berbahas, berbeza pendapat dalam banyak hal. Saya masih kuat menekankan pandangan-pandangan karya-karya Muhammad Iqbal umpamanya. Beliau kemudian menganjurkan supaya selain daripada falsafah dan aliran teologis, harus menekankan kepada saya supaya juga menjejak kepada permasalahan rakyat, seperti mana sama-sama kita perjuangkan nasib rakyat miskin yang terlantar di baling. Maka gabungan itu saya sangat berharga. 2 tahun perbincangan saban hari, saban petang, saban malam. Pimpong saya kalah, tapi badminton saya menang. Kerana apa? Kerana kami main di luar dan angin menyebelahi saya. Jadi demikian hubungan saya dengan Syed Hussein. Dan setelah itu kita berdamping terus. Sabariah yang merupakan juga sahabat, itu keras sekali dalam soal setingkat. Jadi semasa saya menjawab jawatan Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri, Syed Hussein adalah seseorang yang punya, yang luar daripada kerajaan, yang punya fax pejabat secara langsung, dan Sabariah akan gunakan itu untuk menggesa dan protes soal pengambilan tanah oleh kerajaan negeri Selangor ketika itu, dan terus mendesak dan menggesa supaya kita membela nasib setinggan. Dia kadang-kadang mengambil waktu, saya terpaksa hubungi kerajaan negeri dan sebagainya. Pada satu hari saya dengan Izzah dikejutkan kerana dengan persetujuan Syed Hussein, Sabariah hantar setinggan satu bas terus ke rumah rasmi Timbalan Perdana Menteri. Saya nak tolak, tak bolehkan ini Syed Hussein dengan Sabariah. Nak terima itu menimba bala kerana ini bertentangan dengan pandangan, dan sudah tahu keadaan bos saya yang garang pada ketika itu. Jadi saya terpaksa layan, minta Azizah layan, nampakkan waktu maghrib dan beli nasi bungkus makan dan beri jaminan untuk menangguhkan tindakan. Bukan kerana saya yakin, bukan kerana saya teliti sangat kes itu, tetapi kerana saya dipaksa oleh Sabariah untuk mengambil tindakan, membantu dan membela nasib mereka. Demikian persahabatan saya. Demikian terus, walaupun pada masa itu saya Timbalan Perdana Menteri, tapi hubungan pribadi dengan beliau teruskan. Jadi bila saya diminta kempen di Batu masa dia bertanding, dia pun tahu, dia selalu mengejek saya kerana langsung tak sebut dia, langsung saya elak daripada kempen yang agak keras, seperti ucapan semalam. Tapi sangat sederhana, jadi tidak menyenangkan calon. Kebetulan calon pada masa itu di Batu itu calon gerakan, jadi dia tidak sangat percaya kepada penceramah UMNO pada ketika itu. Baik, selepas itu berlaku peristiwa getir pemecatan 98. Syed Hussein di antara yang pertama di kalangan pimpinan politik yang bukan dari UMNO, dari UMNO ramai yang lagi pada saya. Dia datang minta penjelasan isu-isu dan mengatakan bahawa beliau komited untuk bersama dan mendukung perjuangan. Sehinggalah saya di penjara. Masa itu beliau memimpin Parti Rakyat Melaya dan kita belum ada parti, kita masih di awang-awangan, belum pasti jalur yang harus dipilih. Saya di penjara dan
Syed Hussein paling sering ke mahkamah, dan situ memberi jaminan kepada Azizah dan anak-anak bahawa Uncle Syed akan tetap bersama mereka, memberi perhatian dan membela nasib mereka. Saya masih di penjara tetapi terus berutus dengan beliau tentang 7 negara. Parti Rakyat tentunya parti yang kecil tetapi punya sejarah yang gemilang, dari Isa Haji Muhammad dan Ahmad Bustamam. Dari segi integriti kukuh, pimpinan Parti Keadilan baru, ramai belum teruji. Jadi bila saudara Syed Hussein dan saya berbincang, yang melalui surat dan juga melalui Azizah dan saudara Saifuddin Nasution dan beberapa orang, fikir penyelesaian ialah penggabungan dua parti itu menjadi Parti Keadilan Rakyat. Tentu ada kegusaran dari kalangan beberapa rakan dalam keadilan kerana takut penyeludupan ideologi sosialis masuk dalam Parti Keadilan Rakyat, dan juga dalam Parti Keadilan Rakyat juga yang agak keras dengan pahaman kiri yang menganggap bahawa ini akan melunturkan kekuatan dan ideologi. Tetapi majoriti alhamdulillah menerima, dan setelah penggabungan itu Syed Hussein diangkat sebagai timbalan presiden, dan tentunya jauh lebih akrab. Dan oleh kerana saya kemudian ke penjara lagi, jadi hubungan beliau dan Sabariah dengan Azizah dan keluarga tentunya lebih rapat. Beliau merupakan seorang sahabat yang setia, banyak membantu. Dan setelah saya dibebaskan dari penjara, melihat masa itu Azizah masih presiden, dan melihat dukungan Syed Hussein yang terus konsisten, tuntas dalam pandangan, tidak berganjak soal governance atau tata kelola yang baik, tidak berganjak soal gerakan membela nasib rakyat, dan menekankan bahawa Parti Keadilan di situ mesti menetapkan agenda pembelaan nasib rakyat, petani, nelayan dan miskin bandar, miskin kota sebagai keutamaan, dan tentunya mempengaruhi pimpinan dengan pengolahan beliau, walaupun cara agak lembut dan sederhana, tetapi banyak membantu. Dan kalau sudah lihat karya-karya dan penerbitan kita, banyak dipengaruhi oleh Syed Hussein Ali. Buku-buku beliau menjadi buku-buku asas dalam banyak kursus kita, termasuk buku Merdeka Rakyat dan juga karya-karya lain. Dan bila ada kursus-kursus, beliau menggunakan ruang itu menjelaskan, dan saya selalu mengingatkan beliau untuk menggunakan peluang itu meningkat tahap kefahaman. Masalah negara kita ini masalah kecerdasan, masalah pendedahan kepada ilmu, masalah kedangkalan dalam politik, dalam ekonomi, bahkan dalam dunia akademik sekalipun. Sudah bayangkan tokoh akademik dengan PhD oleh Syed Hussein, dan lihat kadang-kadang mutu percambahan PhD di beberapa universiti sekarang ini. Semua itu harus menggusarkan. Sebab itu saya fikir karya-karya beliau harus digali dan dibahaskan. Sejak 60-61 Saudara Brahman Bung tadi menyingkap karya-karya seperti Social Stratification yang menyangkut orang Melayu di Kerdau, di Bagan, Kampung Bagan, Batu Pahat. Satu lontaran secara lebih saintifik tentang permasalahan dan dinamika di dalam masyarakat Melayu sendiri, kesenjangan yang terus melebar di antara kelompok kaya dan miskin, termasuk di satu daerah yang terpencil. Dan ini harus diolah semula
kerana kesenjangan itu masih terus berlaku. Bukan saja kesenjangan di antara kaum, tapi di kalangan masyarakat Melayu itu sendiri. Kalau saya lihat banyak beberapa teguran saya dalam isu dasar ekonomi baru, sementara kita menyokong langkah-langkah struktural pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum, saya keras menentang sejak tahun akhir 70-an dasar ekonomi baru yang diperalatkan untuk memperkayakan segelintir elit Melayu, terutama elit politik. Itu sebenarnya hasil perbincangan teliti kerangka dibuat sebelum sebagai Presiden ABIM. Sempat saya bicara dengan saudara saya Hussein Ali. Jadi saudara Brahman, Profesor Brahman tadi menyinggung soal keilmuan. Tapi sebagai seorang public intellectual, kukuh beliau kerana dasar ilmu. Dan dasar ilmu yang berpijak kepada kenyataan hidup dan realiti masyarakat negara kita. Kemudian melontarkan idea dengan berani, menegur dengan berani, dan tidak melampau dalam sikap beliau. Dan ini juga suatu hal yang harus dikaji dan diteliti. Seorang sarjana dari universiti itu tidak disuruh menjadi hanya pak turut, harus bebas bicara. Dan ini yang kita tekankan dalam negara ini, dan ini juga yang saya tekankan kepada Menteri Pendidikan Tinggi. Sekiranya ada sekalipun yang dibicarakan tentang 3R, itu hanya sekatan bila kenyataan-kenyataan itu dianggap sudah melampau, menghasut kaum, membenci satu sama lain, menggunakan agama untuk mendajalkan orang, memunafikkan orang dengan mudah. Dan kalau di kalangan rakyat, itu mungkin membawa pada malapetaka dan rusuhan, malah kepada bukan Islam. Kalau kita harbikan bukan Islam itu dalam 3R, apa maknanya? Harb itu perang. Kalau kita kata bukan Melayu atau penyokong DAP ini kafir harbi, itu bila dijelaskan di peringkat bawah, itu bermakna orang yang menentang perlembagaan, menentang negara dan berperang dengan negara, maknanya memberi ruang untuk bangkit berperang, kerana mereka itu bukan Islam yang dianggap menyimpang dari semangat dan terdirinya prinsip negara. Jadi tentunya di universiti sebagian saudara agak sinis mengapa kita yang bicarakan soal keadilan dan kebebasan kemudian memberikan pandangan untuk menyekat sedikit sebanyak apa yang dikatakan kebebasan yang agak keterlanjuran. Umpamanya sudah lihat, umpamanya ada muktamar baru-baru ini, apa yang dibicarakan? Kementerian Pendidikan sudah rusak kerana masuknya bebasnya aliran komunisme di sekolah, dan LGBT diizinkan diajar di sekolah. Itu di kalangan penyokong-penyokong itu dianggap sesuatu yang mesti. Tentunya kita mampu jawab. Saya tidak katakan untuk itu kita harus ambil tindakan undang-undang, tapi itu menunjukkan bahawa tidak semudah yang dibahaskan. Saya tentu hal ini kerana saudara saya Hussein Ali yang memang diketahui oleh saudara, seorang yang keras pandangannya untuk pertahankan kebebasan dan keadilan rakyat, tidak pernah mempertikai keperluan menetapkan satu kerukunan dalam hidup dan kekangan dan sekatan terhadap keterlanjuran yang mengguna hasutan atas nama kaum dan agama. Sebab itu saya telah sampaikan kepada saudara Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi, untuk
segera mewujudkan dengan persetujuan keluarga Syed Ali dan Hamid, wujudkan kerusi Hussein Ali di fakulti mana-mana di Universiti Melaya. Dan kerusi itu bukan sekadar berbicara sosok Hussein, tetapi himbauan mengenai curahan pemikiran beliau dalam banyak tajuk: kemiskinan rakyat, sejarah rakyat, yang sebenarnya sedikit sebanyak menyimpang daripada aliran pemikiran semasa. Saya kebetulan dapat hadam banyak karya-karya yang ditulis kemudian setelah beliau bersara, kerana hampir semua karya-karya baru ditulis tentang feudalisme, tentang merdeka rakyat, sejarah rakyat, itu semua dikirim dan diseluduk ke kamar saya di Sungai Buloh. Sebenarnya diseluduk melalui fail-fail, kita sebut kepada pegawai penjara, ini fail mahkamah. Dia kata, ini apa dia tajuk lain ni? Ini bahan-bahan sampingan yang saya harus baca untuk berdepan dengan hakim. Dan karya ini menunjukkan bidang yang agak sangat luas. Soal Malay Peasant Society, soal social stratification, soal ethnic relations, soal ethnic relations, conflict and harmony. Ini maknanya bukan seorang sarjana yang punya pengkhususan dalam satu bidang tertentu, tetapi punyai ruang pemikiran yang sangat luas. Jadi kalau kerusi Hussein itu gagal kalau kita juruskan satu aspek yang terbatas. Sebenarnya membicara soal rakyat, soal Malaysia, soal kemanusiaan dan soal perjuangan. Dan saya tak tahu siapa yang layak di situ. Dan Surah Brahman pun dia dah letih juga sedikit. Jadi kena tentukan di antara student, pelajar beliau yang betul-betul hadam pandangan ini. Kerana ini bukan kesadaraan biasa. It is not by intellectual gymnastics, written out of plain pure conviction. And more than just conviction, it is a courage of conviction and tenacity of purpose. Sebab penulisan beliau itu penulisan dari keyakinan, dari kedegilan beliau, semangat yang kental bahawa sesuatu perubahan harus berlaku dalam sistem negara yang kian bobrok kerana tata kelola yang lemah, kerana rasuah yang telah menjalar, dan kerana kesenjangan yang terus melebar, dan kerana mensampingkan kehidupan rakyat miskin desa dan miskin bandar. Dan saudara, sehingga saya menjawat jawatan Perdana Menteri, sebaik saja ruang dengan kepada Syed Hussein, tidak pernah berbicara soal kepentingan beliau. Asyik desak saya, ini belum buat, ini belum buat. Saya kadang geram ni, kalau duduk sebelah ni lah senang. Tetapi kerana keyakinan beliau, begitulah sosok Hussein. Satu ketika tak kata kita menguasai kerajaan Selangor, ada giliran melantik senator. Jadi kita beri kesempatan untuk Syed Hussein menjadi senator. Dia tolak. Dia pun tahu Syed Hussein itu degil, dan saya pun belajar kedegilan daripada beliau. Jadi saya tolak. Saya kata tak apalah, tolak sudah. Kemudian kerana dia ingat kena pergi parlimen masa tu, Dewan Negara, kena pakai tie, kena pakai coat, pantang untuk nenek lah dia kalau begitu, kena pakai kasut. Jadi dia tolak. Saya kata tak apalah, tolak lah. Kebetulan dia pergi umrah saya masa tu. Saya beritahu Tan Sri Khalid, bawa usul Dewan Undangan Negeri, luluskan, bersembah kepada Tuanku Sultan Selangor. Tuan Selangor dah sign. Saya pun teks kepada Syed Hussein, thank you very much, don't create problems for the party, because if you do, then we have a problem with Dewan Undangan Negeri, we have the problem with Sultan Selangor, and don't create problems, we have enough problems in this country.
Itu saja cara dia untuk Syed Hussein akhirnya menerima menjadi senator. Saya belikan kasut untuk dia. Dia marah saya. Kemudian saya minta tailor saya buat coat. Dia kata aku ada coat. Saya bagi tie satu untuk sindir dia. Demikianlah Syed Hussein, ya. Maknanya perjuangan, sumbangan dia kepada rakyat, kepada parti dan negara. Tetapi bila kita berikan jawatan ini, kerana saya mahu dengan sendirinya mengangkat kedudukan Dewan Negara itu ke satu tahap yang lebih tinggi, perbahasan dia itu cukup bernilai, bukan pada jeritan dan maki hamun. Jadi, tetapi beliau enggan dan menerima itu atas paksaan sebenarnya. Dia tidak ada pun surat kata saya setuju. Tapi bila saya kata kalau kamu tolak, dia masalah dengan Dewan Undangan Negeri, masalah dengan Sultan Selangor, dan tolonglah. Jadi alhamdulillah lah dia terima dan disambut baik. Kemudian terus dengan parti. Jadi satu kerusi Syed Hussein itu beres. Kalau tak cukup wang minta naib chancellor. Nanti kita akan teliti tengok keperluan dan insya-Allah kita sediakan. Kemudian tentang Persatuan Sains Sosial. Kalau fikir Syed Hussein ni banyak kalau nak bantu patut termasuk bantu Parti Keadilan kerana dia timbalan Presiden Keadilan. Jangan Rahman. Di antara Parti Keadilan dengan Persatuan Sains Sosial, di mana saya nak bantu dulu. Baik, jadi untuk penulisan dan kajian khusus tentang beberapa karya beliau dan kajian yang boleh diselenggarakan oleh Persatuan Sains Sosial, saya nanti teliti dulu. Tetapi untuk sekarang ni boleh saya luluskan RM200,000 untuk tujuan itu dulu sebelum kita dia RM200,000 tu kalau dalam majlis lain dia jadi kecil, tetapi untuk Rahman Bong dengan jalur kiri dia itu besar itu jadi. Jadi dua hal yang telah kita putuskan dan saya alhamdulillah syukur kepada Allah Taala kerana kita dalam kedudukan untuk mewujudkan, ya, alhamdulillah. Dan Syed Hussein di antara yang beri sumbangan besar dalam bidang ini. Muhyiddin akan protes kerana cap pun tak dapat peruntukan sebesar itu. Jadi kerusi insya-Allah kita akan segerakan dan minta Universiti Melaya dengan Persatuan Sains Sosial bicara bersama keluarga dan sebaik siap kita akan wujudkan dengan sesegera mungkin. Tentang dana untuk Persatuan Sains Sosial, oleh kerana kerajaan madani kerajaan efisien, kita boleh luluskan minggu depan. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih, minta maaf saya lontarkan dari isi hati saya. Syed Hussein sebenarnya utama lebih-lebih Azizah kerana masa-masa dia sakit, Azizah tu hampir saban hari berhubungan dengan Alia untuk tanya khabar, perkembangan, ke hospital, ke rumah, dan saya juga ke rumah. Jadi saya tidak boleh menyatakan bahawa dari segi sumbangan pribadi dan keprihatinan sekuat Azizah kerana persahabatan dan kasih yang abadi kepada sahabat saya, guru saya dan teman seperjuangan, Saudara Syed Hussein Ali. Terima kasih.